Malah jika anda berminat dan mahu mengembangkan teknologi nanas seperti ini yang bukan sahaja elok molek bentuknya, tapi saya sendiri di sini daripada tadi tak berhenti menghidu bau dia yang memang sangat-sangat wangi. Jadi daripada situ je kita boleh tahu yang nanas ni boleh kita katakan memang bagus. Ia juga boleh diusahakan dan ada pihak-pihak yang sudi membantu. Dan saya kira ini juga boleh dijadikan salah satu daripada option jika usahawan-usahawan di luar sana ingin mengembangkan perusahaan masing-masing. Kerana bukan sahaja boleh kita katakan jualan produk ataupun perkhidmatan yang berpotensi, malah pertanian masih lagi berpotensi besar dengan sekarang ini komuniti ekonomi ASEAN yang akan dilancarkan ataupun dimulakan di penghujung tahun ini juga membuka market ataupun pasaran yang lebih besar kepada usahawan tempatan. Ini seharusnya usaha yang direbut oleh semua. Dan bercakap tentang pertanian, bercakap tentang keusahawanan, kita kaitkan juga tentang bioekonomi. Ekonomi berasaskan pertanian ataupun bio yang akan sama-sama kita bincangkan juga berkaitan tentang satu program yang cukup besar yang akan berlangsung tak lama lagi. Untuk itu, saya bersama dua orang tetamu yang telah pun bersedia bersama saya pada ketika ini. Di sebelah saya, Datuk Dr. Muhammad Azhar Haji Yahya yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar dari MOSTI, dan di sebelah sana Datuk Dr. Muhammad Nazli Kamal yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Biotechnology Corporation ataupun Biotech Corp. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami pada pagi ini dan juga membawa sampel-sampel yang saya sendiri tertarik dengan perkara-perkara ini. Okey, program yang akan dilaksanakan adalah Bio Borneo 2015. Sebelum kita bercerita tentang program tersebut, kita sentuh dahulu tentang bioekonomi ataupun ekonomi berasaskan bio ini. Apa trendnya, apa potensi sebenarnya yang perlu diketahui umum, Datuk? Okey, terima kasih Cik Hazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh selamat pagi Malaysia. Saya ingin berkongsi pagi ini Cik Hazri tentang keanekaan dan kepelbagaian yang ada di negara kita Malaysia. Kita mempunyai hampir lebih 15,000 flora dan juga 170,000 spesies fauna yang ada di negara kita. So kita bagaimana kita dengan kelebihan kepelbagaian keanekaan flora dan fauna ini, kita ingin menjana kekayaan daripada aspek ini. Dan dalam hal ini sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa bajet 2014 yang tahun lepas telah menekankan bahawa kita perlu menggunakan sepenuhnya kelebihan keanekaan kepelbagaian hidupan flora dan fauna ini untuk menjana kekayaan dan memacu pembangunan ekonomi negara kita Malaysia. Baik. Dan pertanian sekarang ini bukan lagi konvensional tanam pokok pakai benih tunggu hasilnya, tetapi teknologi memainkan peranan yang sangat penting. Dan saya kira Biotech Corp sendiri berperanan dalam membawa inovasi dan juga kajian-kajian terkini dalam yang diguna pakai diaplikasikan kepada pertanian di negara kita. Jadi bagaimana Biotech Corp sendiri melihat akan peluang yang ada untuk dikembangkan dalam bioekonomi ini? Terima kasih Azri. Pertama saya nak terangkan Malaysian Biotech Corporation sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Pemegang saham utama kita Kementerian Kewangan. Jadi tanggungjawab Malaysian Biotech Corporation adalah untuk membangunkan industri berasaskan bio. Jadi dari segi situ kita di fasa kedua di bawah polisi bioteknologi kebangsaan, di mana kita menjalankan transaksi sains kepada perniagaan ataupun science to business. Jadi dalam proses tersebut kita melihat teknologi merupakan pemangkin utama dalam menjana kekayaan negara melalui proses R&D dan commercialization daripada konsep yang Datuk Azhar sebutkan tadi, biodiversity kepada kekayaan. Jadi dari situ kita melihat di sini kita lihat teknologi yang digunakan dalam penghasilan nanas umpamanya. Kita gunakan teknologi kultur tisu. Jadi syarikat Binexus kita Agroveri telah mereka cipta sebuah reaktor, liquid immersion bioreactor, di mana dia dapat menjanakan jutaan anak benih dan dapat ditanam dan menghasilkan buah yang sama saiz bentuknya. Okey. Dan di sini juga mudah untuk kita faham Bagaimana yang di dalam bandang ini
adalah anak-anak benih, untuk pokok nanas. Biasanya pokok nanas. sebiji nanas ni kita boleh hasilkan satu pokok lah, benih untuk satu pokok, tapi daripada satu. Jadi penggunaan tissue culture dengan teknologi liquid immersion bioreactor, it was patented by the company Agroberry, dan dapat menghasilkan jutaan anak benih pokok nanas. So inilah yang dikatakan bio based technology. Teknologi berasaskan bio. Kenapa usahawan tani di luar sana perlu mengaplikasikan teknologi-teknologi sebegini dalam perusahaan mereka dan tidak lagi menghadkan ataupun berada di dalam kepompong yang lama? Saya ingat macam ni supaya mudah faham, sebab soalan tu memang kalau bercakap saintifiknya lain, tapi saya ingat mudah begini supaya semua orang faham apa yang dikatakan bioteknologi ni. Umpamanya buah nanas ini contoh kalau buah nanas tradisional yang kita biasa lihat mungkin buahnya panjang, durinya kasar, tapi dengan teknologi satu dari segi saiz buahnya cantik, siapa melihat pun memang tergoda lah, dengan baunya, aromanya, dan rasanya, dan tempoh masanya. Kalau biasa saya dipahamkan untuk nanas yang biasa kita tanam mengambil masa 6 bulan, tapi dengan teknologi yang kita ada, kita untuk mengeluarkan ini dalam masa 3 bulan saja. Separuh masanya. Separuh masa. Satu. Keduanya, dari segi hasilnya. Kalau seperti macam Cik Aziz sebut tadi, dulu kita ambil dia punya pokok ni, dia punya daun ni sebagai nak tanam untuk satu pohon. Tapi sekarang daripada menggunakan teknologi tissue culture, kita boleh menghasilkan berpuluh-puluh pohon untuk menghasilkan maknanya pengeluaran yang lebih banyak. Jadi menurut falsafahnya bila kita gunakan teknologi, satu dari segi tempoh masa mungkin lebih singkat, dari segi kualitinya lebih baik, dari segi penghasilannya lebih banyak, dan mungkin dari segi tanaman agrikultur ini dari penjagaannya mudah. Itu dia punya falsafah Datuk Nazli. Dari situ kita mewawarkan orang ramai untuk datang ke Bayi Borneo yang akan diadakan 20 hingga 21 di Kota Kinabalu. Jadi Bayi Borneo ni dah kali keempat kita adakan, dan it's a regional conference. Kita jemput juga peserta daripada Kalimantan dan Brunei, dan banyak perbincangan tentang bagaimanakah kita menjana kekayaan melalui teknologi berasaskan bio melalui bioekonomi. Jadi contohnya ada juga produk kita yang kita juga akan pamerkan daripada syarikat Bionexus kita. Umpamanya produk ini yang daripada Kacip Fatimah, dan syarikat Orchid Life telah bekerjasama dengan USM, Profesor Zairi. Ini patented product, and then juga dihasilkan melalui proses fingerprinting of the planting material oleh FRIM. Jadi di sini satu yang saya bicara tadi, how to commercialize science to business. Jadi ini menunjukkan bukti di mana teknologi dihasilkan oleh USM dan FRIM dan dipasarkan dan dikomersialkan oleh syarikat Bionexus kita. Yang paling pentingnya Labicity ini, disebut Labicity, daripada pokok Kacip Fatimah, dan saya dipahamkan oleh Orchid Life bahawa ia dapat mengurangkan penjanaan blood vessels in fat tissues, dan kerana itu dia akan mengurangkan kandungan lemak dalam badan kita. Jadi ia mungkin satu agak yang popular lah, insya-Allah di masa akan depan. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita dapat mentranslasikan sains daripada peringkat pusat penyelidikan FRIM dan juga USM kepada komersial. Dan juga saya difahamkan oleh Orchid Life telah ditunjuk, dipamerkan di fair di Anaheim, California. Dan kita berharap juga akan juga mempamerkannya di Milan nanti, di Expo Milan. Mengambil contoh produk ini, dan saya kira ada juga produk-produk lain membuktikan bahawa kajian tempatan berjaya dikomersialkan dan punya potensi untuk dipasarkan. Umpamanya Nova, syarikat Nova, sebuah syarikat Bionexus menghasilkan daripada pokok dokong anak, liver tonic. Jadi kajian sains telah dibuat. In fact, this one dah patented process. Kita juga ada produk daripada Nutretics Biotech, yang ini daripada pokok kapal terbang, ataupun dalam bahasa sainsnya Glomerella, apa nama dia sini sebutnya,
odorata, di pokok kapal terbang, yang dapat menjana produksi of collagen dalam kita punya skin. Jadi kajian saintifik dah dijalankan. Jadi yang paling bagusnya kita buat dalam Bio Borneo ni, kita mendemonstrasikan bagaimana biodiversity kita dapat menghasilkan kekayaan. Okey, baik. Dan saya juga suka tentang pembungkusan ataupun packagingnya. Yang nampak sangat komersial. Yes. Bukan lagi orang kata biasa-biasa tapi ini standard yang kita nak Datuk. Ini juga daripada syarikat Bionexus kita, Tropical Bio Essence Aloe Vera, soothing and moisturizing gel, which is very popular. Kita jual ni banyak untuk yang ada eczema dan sebagainya. Baik. Okey. Anda dah lihat bagaimana daripada kajian dikembangkan dan kemudian dijadikan komersial, semuanya saya rasa boleh dilaksanakan ataupun dibantu jika anda semua berminat. Tetapi kalau kita lihat pula tentang pasaran itu sendiri Datuk, kalau kita lihat untuk Bio Borneo ni akan dilaksanakan setiap tahun di Sabah dan juga Sarawak, dan kali ini di Sabah Okey, juga melibatkan kawasan-kawasan serantau di Kalimantan, di Brunei. Jadi bagaimana mungkin Datuk Azam melihat akan potensi di kawasan tersebut? Okey. Kita Sabah dan Sarawak sebenarnya memanglah merupakan antara negeri yang memang penuh kekayaan dengan biodiversity ini, kepelbagaian bio, dengan kehidupan flora dan faunanya, tumbuh-tumbuhan dan hidupan marinnya. Jadi memang ketara di Sabah umpamanya, dia memang kelebihannya dari segi marine, kehidupan marine, memang kaya dengan udang, galahnya, lobsternya dan lain-lain hidupan laut, dan juga hidupan tumbuh-tumbuhan. Memang Sabah merupakan satu negeri yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi melalui persidangan ini kita cuba kumpulkan daripada Sabah, Sarawak, semua penyelidik, pemain-pemain industri, termasuk juga pelajar dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam industri biodiversity ini, supaya datang beramai-ramai sama-sama berkongsi pengalaman. Itu penting, berkongsi pengalaman dan mengetahui apakah teknologi-teknologi yang kita boleh gunakan dan yang kita boleh manfaatkan, tujuannya untuk menjana kekayaan berdasarkan kelebihan-kelebihan semua sumber yang ada di Sabah dan Sarawak ini. Okey, bertemakan Accelerating Innovation of the Borneo Bioeconomy, yang memacu inovasi bioekonomi di Borneo. Datuk Azam menyentuh tentang potensi. Datuk Nazli, cabaran pula bagaimana? Jadi cabaran kita sebenarnya dalam proses pengkomersialan ni, dari banyak bidang. Salah satunya bagaimanakah produk ni dapat dibeli oleh consumer. Jadi di Bio Borneo nanti kita ada konsep store, kita panggil Bio Shop. Jadi kita minta orang ramai datang ke Bio Borneo beramai-ramai, kita ada pameran dan sebagainya. Dan salah satunya ialah menunjukkan produk-produk daripada syarikat Bionexus kita. Dan juga kita mewawarkan kepada orang ramai supaya datang kalau ada entrepreneur yang berminat. Dan cabarannya salah satu juga ialah bagaimana proses translasi commercialization daripada R&D. Jadi itu yang kita lihat. Dan kita harap program ni dapat meningkatkan lagi pengetahuan orang ramai tentang bioekonomi. Baik. Okey, pameran akan dibuka kepada semua. Okey, baik. Bagaimana pula tentang persidangan itu? Siapa yang akan terlibat dan apa agaknya isu-isu yang akan dibangkitkan dan juga dibincangkan nanti? Okey. Persidangan ini akan berlangsung selama 2 hari, pada 20 dan 21 hari Isnin dan Selasa depan di Kota Kinabalu, Sabah. Dan kita harap melalui persidangan ini kita akan dapat berkongsi tentang apakah teknologi-teknologi berdasarkan bio ini yang telah ada, yang dihasilkan oleh para penyelidik semua. Dan daripada situ kita harapkan kita akan melihat bagaimana dengan penggunaan teknologi macam NAS ini dengan penggunaan tissue culture, bagaimana kita boleh menghasilkan lebih pendapatan kepada mereka yang berminat, dan kemudiannya kita untuk mengomersialkannya, untuk mengomersial, memasarkan supaya kita, dan juga ekspor sekali. Jadi maknanya apa teknologi yang kita ada berasaskan bio, apa kelebihan-kelebihan yang ada, dan juga perkongsian pengalaman kepada mereka yang telah berjaya dan menghasilkan penyelidik
dan juga dapatan-dapatan bau, ya. Umpamanya mungkin dari segi kaedah pemakanan, kalau dari segi penjagaan kehidupan laut umpamanya, ya, ataupun teknologi-teknologi bagi meningkatkan pendapatan. Jadi ini kita harap akan dapat memberikan pengetahuan baru, dan ini juga dibuktikan melalui kejayaan-kejayaan yang telah ditunjukkan. Itu insya-Allah ada pameran sekali dan juga Bioshop, ya, seperti Datuk Nazli jelaskan tadi. Saya ingat banyak produk-produk yang telah dihasilkan, yang telah dipasarkan pun, yang boleh dapati di pasaran, yang dihasilkan berasaskan bio ini, ya. Jadi ini yang kita harapkan akan dapat dimanfaatkan oleh para penyelidik, oleh para pengusaha-pengusaha ataupun pelabur-pelabur yang berminat untuk meningkatkan lagi pendapatan, dan juga para pelajar khususnya, ya, yang berminat dalam bidang bio. Okey, baik. Sekali lagi saya maklumkan, ya, tema yang sebenarnya adalah Bio-Based Technologies for Wealth Creation through Bioeconomy. Kerana temanya berubah-ubah setiap tahun, ya. Jadi tema kali ini adalah Wealth Creation. Itu penting. Okey, berlangsung 20 dan 21 April ini di The Magellan Sutra Harbour Resort, Kota Kinabalu, Sabah. Saya kira secara dasarnya kita dah tahu kepentingannya, kenapa anda semua perlu menyertainya. Mungkin saya rasa kita boleh tutup perbincangan kita, Tuan Nazli, dengan cara bagaimana, ya, pihak-pihak yang berminat masih lagi boleh menghubungi pihak Musti ataupun Biotech Corp sekiranya mereka ingin turut serta. Mereka boleh pergi ke www.biotechcorporation.com.my ataupun www.musti.org. .gov.my. gov.my. So jadi situ dia dapat melihat apakah agenda, topik dan perbincangan sebagainya. Dan juga kita mengharapkan penyertaan orang ramai dalam program ini, dan juga dapat belajar apakah bioekonomi dan bagaimana kita dapat menjana kekayaan. Baik, itu penting, ya. Pemain industri mereka bertanggungjawab untuk memastikan rantaian perusahaan dan perniagaan itu sampai kepada kita semua, ya, orang ramai, orang awam, rakyat semua bertanggungjawab untuk memastikan sambutan, ya, berterusan untuk menjana ekonomi. Kita timbang balas, ya, Datuk. Terima kasih banyak Datuk Azhar dari Musi dan juga Datuk Nazli dari Biotech Corp dan sudi bersama kami. Mudah-mudahan program ini akan berterusan memberi pulangan dan juga membantu usahawan tempatan dan juga membangunkan sektor bioekonomi di negara kita. Sekali lagi